Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada penonton yang sedang beristirahat bersama keluarga tersayang. Bertemu kembali dalam program Lensa Global yang akan membawakan anda perkembangan semasa dan terkini yang berlaku di seluruh pelosok dunia. Seorang lelaki bersenjata menembak mati 5 jiran termasuk seorang kanak-kanak berusia 8 tahun dalam satu kejadian di Cleveland, Texas. Kejadian ini berlaku gara-gara dia ditegur supaya berhenti menembak menggunakan senapang separa automatik di halaman depan rumahnya. Menurut ejen Biro Persekutuan atau FBI, James Smith, lelaki berkenaan kini diburu pihak berkuasa yang dipercayai melarikan diri dan bersembunyi di kawasan hutan berhampiran. Pihak berkuasa menerima panggilan dari Cleveland yang terletak kira-kira 72 km di utara Houston berkait kejadian tersebut, namun tiba lewat ke lokasi kejadian dan hanya menemui mangsa yang telah ditembak. Kejadian berlaku pada Sabtu pukul 11.31 pagi waktu tempatan. Apabila sampai di tempat kejadian, mereka menemui seramai 10 mangsa di dalam rumah itu ketika serangan berlaku. Pihak FBI mengeluarkan gambar dan maklumat tentang penyerang. Didapati bahawa penyerang itu bernama Francisco Oropesa. Sehingga kini penyerang ini masih lagi tidak dapat ditangkap. Sebuah robot telah diperkenalkan sebagai robot pengawal keselamatan di Switzerland. Robot beroda 2 berautonomi ini telah dibangunkan oleh Acento, syarikat pemula robotik dari ETH Zurich. Robot ini telah bertindak sebagai pengawal robot untuk firma keselamatan Switzerland Securitas EG selama lebih 6 bulan. Ketua Pegawai Eksekutif dan pengasas Acento, Alessandro Mora berkata, Acento mengawal kawasan luar yang besar seperti pusat data, logistik atau kilang pembuatan, dan dengan bersama-sama syarikat keselamatan kami menawarkan penyelesaian keselamatan robotik secara penuh. Robot Acento ialah gabungan kaki dan roda dengan kepala yang menempatkan komputer, bateri, penderia dan AI berasaskan pengkalan awan. Ia boleh menavigasi rupa bumi yang kasar dan lasak, malah turun naik tangga. Kamera terma mampu mengesan orang dan kenderaan, manakala kamera 360 darjah pula mampu menangkap imej persekitaran. Robot itu juga boleh berkomunikasi melalui arahan langsung dengan pengendali sandaran di pusat kawalan. Acento mampu pergi ke semua tempat di mana seseorang boleh pergi. Kami mahu membantu dan robot kami dapat menjadikan kehidupan pengawal ini lebih mudah. Robot ini boleh membantu pengawal keselamatan manusia dengan cekap dalam menutup kawasan luar berskala besar dan biasanya memerlukan tenaga kerja ramai untuk membuat rondaan secara peribadi. Robot ini boleh menghasilkan laporan keselamatan harian secara automatik dan boleh disewa mengikut jam. Kami memilih untuk pergi ke pasaran keselamatan kerana ini adalah tempat yang sangat sukar untuk mencari tenaga kerja pada masa kini. Mereka perlu bekerja berjam-jam dan mereka perlu bekerja dalam setiap keadaan cuaca. Walaupun harga bergantung kepada banyak faktor, syarikat itu berkata ia akan menjadi lebih murah berbanding pengawal keselamatan manusia. Sekurang-kurangnya 3 cedera manakala 2 lagi ditahan dalam pertempuran tunjuk perasaan di Chile. Perkara ini berlaku disebabkan oleh beribu-ribu penunjuk perasaan berarak di jalan Buenos Aires dan Caracas pada Isnin untuk menuntut keadaan buruh yang lebih baik semasa hari May Day, iaitu hari memperingati peristiwa pembunuhan besar-besaran 100 tahun dahulu di Amerika Latin. Pertempuran itu berlaku di antara pihak polis dan kumpulan protes di Santiago, Chile. Pihak berkuasa terpaksa melepaskan gas pemedih mata dan meriam air untuk menyuraikan protes. Keadaan menjadi tidak terkawal apabila sebahagian peserta protes menggunakan kekerasan dalam demonstrasi mereka dengan melempar batu ke arah pihak polis. Perhimpunan itu dianjurkan oleh Kesatuan Sekerja Chile yang menuntut kestabilan ekonomi
dan pekerjaan serta hak-hak pekerja di negara berkenaan. Protes turut berlangsung serentak di bandar-bandar utama lain. Antara tuntutan kesatuan tersebut adalah berkenaan peningkatan gaji minimum ke RM500,000 atau RM2,749.42 menjelang tahun 2024, pengurangan hari bekerja dan pelaksanaan cukai terhadap golongan kaya. Rejim Zionis memulakan kembali serangan udara dan berbalas tembakan dengan pejuang Hamas di Gaza susulan lonjakan keganasan ekoran kematian tahanan Palestin akibat mogok lapar ketika dalam tahanan Israel pada Selasa. Tentera Israel berkata Gaza diserang menggunakan kereta kebal dan ia adalah tindak balas kepada bedilan roket dari Palestin yang mencetuskan serangan baharu. Sumber keselamatan dan saksi Palestin pula berkata rejim Zionis membuat serangan udara ke atas Gaza dan menyasarkan beberapa lokasi termasuk milik pejuang Hamas. Pasukan bersenjata Hamas, Brigade Azzedine Al-Qassam berkata pihaknya bertindak balas dengan membedil beberapa roket. Tindakan berbalas serangan itu berlaku ekoran kematian Khadir Adnan 45 tahun selepas hampir 3 bulan ditahan di tebing barat susulan hubungannya dengan kumpulan pejuang Islam. Perdana Menteri Palestin Muhammad Shtayyeh menyifatkan kematian Khadir sebagai pembunuhan yang disengajakan. Beliau mendakwa Israel membunuh Khadir apabila menolak permintaan untuk dibebaskan, mengabaikan aspek perubatan dan menahannya di dalam sel walaupun mengalami masalah kesihatan serius. Rejim Zionis berkata berita kematian Khadir disusuli bedilan 3 roket oleh pejuang Hamas dari Gaza, manakala 22 roket dilepaskan sebagai serangan balas tembakan kereta kebal milik Israel. Menurut Hamas dan kumpulan jihad Islam dalam kenyataan bersama berkata bedilan roket itu adalah tindak balas awal bagi kematian Khadir. Sementara itu, perkhidmatan kecemasan Megan David Adom berkata 3 mangsa cedera akibat terkena serpihan di Sderot berhampiran sempadan Gaza. Sebanyak 21 penyu hijau yang dirampas daripada pemburu haram dijaga di pusat pemeliharaan di Bali sebelum dikembalikan ke habitat asal pada Selasa. Pihak berkuasa Indonesia menyerbu rumah seorang lelaki berusia 46 tahun selepas menerima laporan daripada orang awam mengenai perdagangan haram daging penyu. Polis Bali berkata sejumlah penyu kecil dan besar ditemui di dalam kolam penyelenggaraan pemburu haram tersebut. Lelaki itu boleh dikenakan hukuman penjara 5 tahun dan didenda RM30,000 sekiranya didapati bersalah oleh mahkamah. Awal tahun ini, pihak berkuasa Indonesia menyelamatkan 43 penyu daripada pemburu haram semasa rondaan Tentera Laut TNI Laut di perairan Bali. Katanya menerusi satu kenyataan, populasi penyu hijau telah menurun dengan ketara dalam beberapa tahun kebelakangan ini disebabkan pemburuan, kehilangan tempat bersarang dan perangkap dalam peralatan menangkap ikan seperti pukat atau jala. Haiwan tersebut juga menjadi mangsa krisis sisa plastik lautan yang semakin meningkat di seluruh dunia selepas haiwan berkenaan termakan sejumlah besar sisa plastik yang terapung di laut. Menteri Luar China Qin Gang dan Ketua Yunta Myanmar Min Aung Hlaing buat julung kali mengadakan pertemuan di Naypyidaw pada Selasa selepas rampasan kuasa lebih 2 tahun lalu. Rakaman media kerajaan Myanmar menunjukkan Gang disambut Aung Hlaing di bilik mesyuarat. Kedua-dua pihak dalam kenyataan bersama berkata Gang turut mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatnya dari Myanmar yang baru dilantik serta Menteri Kerjasama Antarabangsa. Sementara itu, unit komunikasi Yunta dalam satu kenyataan berkata Gang menyatakan pendirian China akan bersama Myanmar di pentas antarabangsa.
Katanya kedua-dua pihak membincangkan hubungan diplomatik dan persahabatan, keadaan semasa di Myanmar, perdagangan rentas sempadan serta kerjasama tenaga dan elektrik. Kenyataan itu antara lain menjelaskan Gang dijadual melawat Myanmar sehingga Rabu. Gang dalam kenyataan Kementerian Luar China pula berkata Republik itu mendukung pendirian masyarakat antarabangsa yang menghormati kedaulatan Myanmar dan memainkan peranan membantu meraih keamanan. Katanya, China akan terus menyokong pembangunan Myanmar selain mempercepatkan kerjasama utama di koridor ekonomi China-Myanmar serta melaksanakan projek pertanian, pendidikan dan kesihatan. Siri keganasan di Myanmar yang tercetus sejak penggulingan kerajaan diterajui Aung San Suu Kyi pada Februari 2021, Beijing juga dikatakan menyokong dan membekalkan senjata kepada beberapa kumpulan pemberontak di sempadan negara itu dengan Myanmar yang bertindak menyerang junta tentera Myanmar selepas berlaku rampasan kuasa. Sehubungan itu, kumpulan pemberontak terbabit meminta bantuan Beijing untuk meredakan keadaan di sempadan menerusi rundingan dengan junta tentera Myanmar. Gang turut melawat sempadan China-Myanmar dan menggesa pelan damai segera dicapai berteraskan persahabatan dan kerjasama antara kedua-dua negara. Junta tentera Myanmar melihat China sebagai rakan baik yang mengekalkan persahabatan sepanjang krisis rampasan kuasa apabila kebanyakan negara serantau dan barat mengutuk serta meminggirkan Myanmar. Untuk itu sekian saja Lensa Global pada minggu ini. Pastikan anda terus bersama dengan kami pada minggu hadapan waktu yang sama hanya di Bernama TV. Untuk sebarang komen dan cadangan, anda emailkan ke alamat yang tertera di skrin TV anda.